Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Siti Nur Syafiqah binti suami dan rakan saya iaitu Nur Izzatul Syazwani binti Razai akan membentangkan tajuk satu iaitu menghuraikan maksud disiplin, huraikan tingkah laku remaja bermasalah berasaskan teori serta bagaimanakah kefahaman tentang teori tingkah laku remaja bermasalah ini dapat membantu guru meningkatkan disiplin di sekolah. Disiplin merupakan peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk membentuk para pelajar selari dengan kehendak agama, norma-norma masyarakat dan undang-undang sesebuah negara. Namun begitu, sesuatu yang mulia tidak mudah diterima oleh golongan pelajar, apatah lagi banyak unsur lain yang mempengaruhi pengembangan mental mereka. Menurut Kamus Dewan 2002, disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Menurut Mok Song Sang 1995 pula, menyatakan pada peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. Disiplin merupakan satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tata tertib, tata susila, keadaan akhlak dan kesopanan. Dalam konteks pendidikan, konsep tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang aksi murid yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Tingkah laku bermasalah ini merujuk kepada positif dan juga negatif. Okey, punca tingkah laku bermasalah. Terdapat beberapa punca tingkah laku bermasalah seperti rakan sebaya, faktor persekitaran, media massa, emosi, strategi atau kaedah pembelajaran. Contohnya, guru asyik menyuruh pelajar mencari nota. Selain itu, didikan ibu bapa, penderaan serta kemahiran sosial juga merupakan punca-punca tingkah laku bermasalah. Terdapat dua jenis tingkah laku bermasalah iaitu tingkah laku bermasalah negatif dan tingkah laku bermasalah positif. Terdapat tingkah laku bermasalah negatif yang terbahagi kepada tiga bahagian iaitu tingkah laku bergantung. Seterusnya ialah tingkah laku disruptif iaitu tingkah laku mengganggu. Dan akhir sekali iaitu perlakuan disruptif iaitu tingkah laku antisosial. Tingkah laku bergantung ini merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan ada nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak jenis ini merupakan kanak-kanak yang selalu bergantung pada orang lain. Sebagai contoh, kanak-kanak yang terlalu pemalu. Bagi tingkah laku disruptif pula, kanak-kanak jenis ni biasanya seorang yang hyperaktif, suka buat bising, kelakuan nakal, suka bergerak sesuka hati. Contohnya, keluar masuk kelas tanpa kebenaran guru sewaktu guru sedang mengajar. Suka ketawa dengan kuat dan selalu menunjukkan tingkah laku yang agresif kepada rakan-rakan yang lain. Contohnya menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan. Dan tingkah laku yang terakhir iaitu tingkah laku destruktif, yang mana tingkah laku ni boleh membahayakan diri, sekolah dan juga masyarakat. Sebagai contoh, pemusuhan nyata yang mana pelajar-pelajar ni suka bergaduh, vandalism, kumpulan liar, klik dan juga geng. Baiklah, terdapat 4 tingkah laku bermasalah positif iaitu ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan juga proaktif. Sifat ingin tahu yang ditunjukkan oleh pelajar secara berlebihan akan menimbulkan situasi bahaya semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, terutamanya di makmal. Seterusnya, tingkah laku cepat belajar yang mana pelajar jenis ni biasanya mudah faham sesuatu konsep yang diajar oleh guru dengan cepat dan tepat. Jadinya, apabila guru mengulangi penerangan tentang sesuatu konsep itu semula, mereka akan rasa bosan dan tak akan beri tumpuan lagi.
maka pelajar ni akan timbulkan gangguan seperti mengusik rakan di dalam kelas, buat bising dan sebagainya. Secara tidak langsung juga, ianya akan menjejaskan kelincinan PDP pada hari tersebut. Tingkah laku seterusnya ialah pintar cerdas, yang lebih kurang sama dengan tingkah laku cepat belajar. Mereka ini cepat memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh guru. Jadinya mereka akan merasa bosan sekiranya guru menggunakan kaedah pengajaran yang tidak menarik. Jadi mereka akan menimbulkan masalah di dalam kelas. Bahkan proses pengajaran dan pembelajaran juga akan terjejas kerana keperluan pelajar pintar cerdas tidak dapat dipenuhi. Dan akhir sekali ialah tingkah laku murid proaktif. Murid jenis ni mereka sentiasa aktif dan jarang menunggu arahan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, selepas tengok demonstrasi yang dilakukan oleh guru, mereka terus ingin melakukan uji kaji tanpa mendengar arahan daripada guru. Tingkah laku ni boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Jadinya, walaupun kesemua tingkah laku yang saya sebutkan tadi merupakan tingkah laku yang sangat baik, namun ianya mengganggu kelancaran PDP yang sedang berlaku pada hari tersebut. Seterusnya ialah menghuraikan tingkah laku bermasalah berasaskan teori. Tingkah laku agresif merupakan sebahagian daripada tingkah laku beresiko remaja. Oleh itu, teori pembelajaran sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura ni sangat relevan dalam penyelesaian masalah tingkah laku agresif ataupun keganasan. Teori pembelajaran sosial ini didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu ataupun menjadikan seseorang itu sebagai model tingkah laku. Maka, tingkah laku agresif ini dipelajari daripada persekitaran sosial mereka, sebagai contoh interaksi dengan keluarga, rakan sebaya, media massa serta konsep kendiri individu tersebut. Teori ini juga menunjukkan bahawa pembelajaran adalah melalui peniruan, mengajuk dan memadan. Sebagai contoh, kanak-kanak akan meniru tingkah laku agresif selepas menonton filem yang berangsurkan aksi-aksi agresif dan keganasan. Jadinya, teori ini menekankan kepada proses peniruan sebagai bertanggungjawab kepada pembelajaran tingkah laku serta pemerhatian tingkah laku orang lain sebagai proses peniruan yang akan membentuk tingkah laku seseorang. Okey, teori seterusnya ialah teori kekecewaan agresif yang menyatakan bahawa tingkah laku devian agresif ni ialah tindak balas semula jadi terhadap kekecewaan yang dialami oleh manusia. Menurut Sigmund Freud 1950, setiap manusia secara semula jadinya menginginkan keseronokan dan cuba untuk mengelak kesakitan. Namun, apabila kedua-dua keinginan itu tidak diperolehi oleh manusia, maka sebab itulah mereka akan bertindak agresif. Bahkan setiap individu juga mempunyai kecenderungan secara semula jadi atas faktor biologi untuk menjadi agresif apabila mereka kecewa. Menurut Durkheim 1987, perasaan kecewa yang dirasai oleh pelajar adalah salah satu faktor mereka berkelakuan gangstrim di sekolah. Sebagai contoh, pelajar yang mempunyai tekanan untuk mencapai grade yang baik dalam peperiksaan dan tindakan disiplin yang keras di sekolah tu akan menimbulkan rasa kecewa dalam diri mereka dan menyebabkan mereka berkelakuan
mainstream di sekolah. Selain itu, teori ajukan sosial pula menerangkan tentang mengapa seseorang itu mula terlibat dengan kumpulan rakan sebaya deviant semasa remaja. Menurut Moffitt 1993, wujudnya jurang kematangan seseorang itu mencapai tahap keremajaan. Keadaan ini terjadi apabila seseorang itu mencapai tahap kematangan biologikal, namun masih ada tahap pemikiran seperti kanak-kanak. Jadinya, seseorang itu terpaksa untuk mencari jalan lain sebagai tuntutan status kedewasaan mereka. Sebab itulah, remaja akan tertarik dengan rakan sebaya yang sama seperti remaja tersebut, iaitu remaja yang berada dalam proses mencari tingkah laku kedewasaan untuk mencapai status menjadi dewasa. Oleh itu, dapat dilihat bahawa teori ini menunjukkan bahawa tingkah laku negatif merupakan tingkah laku yang dipelajari, bukannya tingkah lakunya wujud secara semula jadi dalam individu manusia tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori humanistik. Teori humanistik menekankan tentang kepentingan keunikan serta kepribadian diri dan kepentingan nilai kemanusiaan kepada seseorang individu. Antara isu penting dalam teori humanistik ini merangkumi manusia mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi agar kesempurnaan kendiri iaitu self-actualization dapat dicapai. Kedua, rangsangan yang diberikan oleh persekitaran akan mempengaruhi pencapaian esteem kendiri seseorang individu. Jadi, konsep kesempurnaan diri ini di mana setiap peringkat keperluan perlu dipenuhi bagi membentuk peringkat terakhir iaitu peringkat kesempurnaan diri. Konsep ini merangkumi keperluan fisiologi atau keperluan asas iaitu makanan, minuman dan tempat tinggal. Peringkat kedua ialah keperluan keselamatan seperti perlindungan dan pakaian, manakala peringkat ketiga iaitu keperluan sosial seperti persahabatan dan kasih sayang, serta keperluan penghormatan pula ialah pujian dan motivasi, dan seterusnya pencapaian keperluan kesempurnaan diri di mana individu mampu mencapai cita-cita berdasarkan potensi diri. Seterusnya, remaja yang mempunyai esteem kendiri yang rendah lebih cenderung bertingkah laku negatif disebabkan kecelaruan dalam membentuk kepribadian murid serta ianya juga mempengaruhi hubungan sosial dengan orang lain. Teori tingkah laku berteraskan kepentingan persekitaran dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang. Prinsip pelaziman merupakan cabang utama dalam memahami teori tingkah laku yang merangkumi pelaziman klasik dan juga pelaziman operan. Pelaziman klasik adalah hubungan rangsangan dan gerak balas, manakala pelaziman operan ialah penghasilan sesuatu tingkah laku di atas rangsangan yang diberikan. Pelaziman operan melibatkan penggunaan peneguhan positif, peneguhan negatif serta konsep dendaan. Konsep dendaan menunjukkan setiap pelajar yang melakukan masalah disiplin di sekolah akan dikenakan hukuman untuk menghapuskan tingkah laku negatif tersebut. Konsep dendaan ini bersifat sementara, namun ianya memberikan kesan psikologi yang buruk kepada remaja. Dendaan dapat mendorong remaja melakukan hal lain yang lebih buruk. Seterusnya, kesan dendaan kepada murid. Pertama, ianya menghasilkan kesan buruk kepada emosi iaitu agresif. Murid akan menunjukkan tingkah laku agresif dan respon emosi yang berlainan disebabkan penggunaan rangsangan yang menyakitkan sebagai dendaan. Kedua, ianya menghasilkan tingkah laku mengelak atau melarikan diri dalam individu tersebut. Murid akan menipu untuk mengelak daripada didenda. Ketiga, akan berlakunya masalah etika. Murid akan terdedah kepada masalah disiplin seperti membuli dan memukul murid lain disebabkan ketidakpuasan hati terhadap guru. Lewis Goldberg memperkenalkan teori trait personality yang merangkumi 5 dimensi utama personality yang dikenali sebagai Big Five Theory. Berdasarkan Big Five Theory, remaja yang mempunyai tingkah laku bermasalah kebanyakannya memiliki personality seperti extraversion iaitu outgoing, friendly, sociable dan talkative.
Yang kedua, personality neuroticism, iaitu anxious, moody, insecure dan worried. Yang ketiga, personality low conscientiousness, iaitu indecisive, spontaneous, disorganized dan unreliable. Dan yang keempat iaitu low agreeableness, iaitu stubborn, suspicious, hostile dan careless. Jadi, personality extraversion merupakan personality yang memerlukan tenaga dengan berinteraksi atau bersosial dengan orang lain. Murid akan cenderung untuk menimbulkan tingkah laku disruptif seperti membuat bising di dalam kelas sekiranya personality seperti ini tidak dikawal dengan baik. Trait conscientiousness rendah akan menyebabkan remaja meletakkan pencapaian diri terhadap rangsangan negatif dan keseronokan semata-mata. Murid akan lebih cenderung mengekspresikan tingkah laku bermasalah seperti merokok, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Apabila remaja ini mengutamakan keseronokan tanpa mengira batasan, mereka akan membentuk sikap tidak bertanggungjawab. Seterusnya, personality neuroticism pula disebabkan ketidakselesaan dengan diri sendiri serta rasa tidak selamat dengan persekitaran remaja tersebut. Dan hal ini menjurus kepada ketidakstabilan emosi. Emosi yang tidak diungkap dengan cara yang tepat akan mendorong remaja mencipta medium lain untuk meluapkan emosinya, seperti melibatkan diri dengan masalah disiplin yang berat, terutamanya aktiviti membuli dan memukul orang lain. Trait low agreeableness pula ianya menunjukkan kedegilan, suka bermusuh dan perasaan syak wasangka. Tingkah laku yang negatif seperti pergaduhan, gejala buli serta melawan guru merupakan masalah yang sering timbul bagi remaja yang tergolong dalam sifat ini. Seterusnya, Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalitik yang menyentuh tentang pembentukan personaliti berdasarkan persaingan antara tiga unsur kuasa iaitu ID, ego dan superego. ID ialah keinginan memenuhi kehendak asas. Ego pula ialah keperluan untuk akur dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Serta superego pula ialah keinginan untuk hidup dengan kod moral mengikut pandangan sendiri. Tiga unsur kuasa dalaman ini hanya bertindak dalam zon yang dipanggil unconscious, iaitu minda di bawah sedar. Freud telah memperkenalkan strategi yang dipanggil defense mechanism, iaitu mekanisme untuk mempertahankan sebarang tindakan yang telah dilakukan oleh individu di bawah minda sedar. Antara jenis defense mechanism iaitu regeneration, iaitu remaja melakukan tindakan yang disertai dengan alasan. Kedua ialah repression, iaitu perasaan cemburu yang dipendamkan akibat kesilapan sendiri. Yang ketiga ialah displacement, iaitu seorang pelajar merasa marah terhadap guru namun dia tahu akibat daripada melawan gurunya, jadi dia meluahkan perasaan marahnya terhadap pelajar lain. Yang keempat ialah projection, iaitu perasaan bersalah tentang sesuatu tindakan, lalu ianya menganggap individu lain juga akan bertindak begitu dalam situasi yang sama seperti situasi yang dialami olehnya. Yang kelima ialah reaction formation, iaitu ia bertindak secara bertentangan dengan perasaan yang telah sebati dengan jiwanya. Dan yang keenam pula ialah sublimation, iaitu pengalihan perasaan yang negatif kepada sesuatu yang bermanfaat dan positif. Bagi teori pembelajaran sosial, proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model dikenali sebagai pemodelan, iaitu modeling. Teori ini adalah untuk melihat bahawa salah laku disiplin bukanlah tingkah laku semula jadi dalam diri remaja.
Tingkah laku bermasalah adalah hasil daripada pemerhatian terhadap orang lain atau pengalaman yang dilalui oleh mereka. Konsep determinisme timbal balik iaitu reciprocal determinisme. Sistem ini menyatakan bahawa tindakan manusia adalah hasil daripada interaksi tiga pemoden ubah ini, iaitu hubungan antara tingkah laku remaja itu sendiri, persekitaran serta proses dalaman iaitu kognitif, persepsi dan peristiwa dalaman. Konsep determinisme timbal balik menunjukkan bahawa berlakunya proses interaksi dan saling berkaitan antara tingkah laku remaja, persekitaran dan proses kognitif dan persepsi. Ringkasnya, remaja dapat mengawal kehendak dan tingkah laku, sementara persekitaran pula akan mengawal perkara yang dilakukan oleh remaja. Berikut merupakan rajah bagi proses determinisme timbal balik. P ialah proses dalaman atau kehendak iaitu kognitif, persepsi dan peristiwa dalaman yang mempengaruhi. B ialah tingkah laku serta E ialah persekitaran. Bagaimana teori ini membantu guru dalam meningkatkan disiplin pelajar? Melalui peniruan tidak langsung, iaitu pengaruh media massa mempengaruhi pelajar lebih daripada model langsung. Guru boleh menasihati pelajar tentang jenis program yang harus dipilih. Kedua, guru sebagai role model. Guru hendaklah mempunyai tingkah laku positif supaya murid dapat menirunya. Segala tingkah laku yang ditunjukkan oleh guru hendaklah tingkah laku yang boleh dicontohi oleh pelajar. Ketiga, jadikan rakan sebaya sebagai model. Guru boleh gunakan pelajar-pelajar yang berjaya untuk menunjukkan tingkah laku model dalam kelas. Yang keempat iaitu modifikasi tingkah laku. Sekiranya guru ingin mengubah tingkah laku murid yang negatif kepada tingkah laku positif, guru hendaklah menerapkan konsep peneguhan, iaitu peneguhan positif dan juga peneguhan negatif. Pembentukan personaliti didorong oleh hierarki keperluan yang dikenali sebagai konsep kesempurnaan diri, iaitu self-actualization. Setiap peringkat hierarki memerlukan pemenuhan sebelum tahap yang lebih tinggi dapat dipenuhi. Berikut merupakan hierarki Maslow. Bagaimana teori ini dapat membantu guru dalam meningkatkan disiplin pelajar? Pertama, pemupukan nilai penghargaan ke diri. Pemberian motivasi dan peneguhan yang sesuai membuatkan murid sentiasa bersungguh-sungguh dalam mematuhi peraturan dalam bilik darjah. Kedua, guru perlu membimbing murid dalam memahami nilai motivasi diri. Guru boleh memupuk nilai-nilai motivasi diri supaya pelajar memahami diri, mampu menerima diri dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sosial, dan seterusnya dapat menentukan kesempurnaan diri mengikut perkembangan potensinya yang tertinggi. Ketiga, guru perlu merancang aktiviti pengajaran mengikut kebolehan pelajar. Perkara ini bertujuan untuk meningkatkan keyakinan mereka, seterusnya meningkatkan peluang dan memenuhi keperluan penyuburan mereka, iaitu kesempurnaan diri, memperoleh ilmu pengetahuan, menikmati dan menghasilkan karya atau ciptaan estetik yang bermutu tinggi. Keempat, guru perlulah menggalakkan semangat kerjasama. Semangat kerjasama ini dapat membantu dan menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam kerja kumpulan, terutamanya pembelajaran kooperatif dengan tujuan membina kemahiran sosial dan afektif. Melalui teori tingkah laku, guru boleh memberikan peneguhan positif, ganjaran yang akan diberikan kepada murid sebagai dorongan agar sesuatu tingkah laku yang dikehendaki diulangi secara tetap. Ianya memberikan kesan gembira dan perubahan kepada tingkah laku positif. Jika seorang remaja yang bermasalah seperti suka melengahkan kerja yang diberikan, guru perlulah memberikan peneguhan positif seperti pemberian hadiah apabila murid tersebut mampu menyelesaikan kerja yang diberikan oleh guru. Hal ini akan mendorong murid tersebut untuk sentiasa menyiapkan kerja sekolah sekiranya mereka mahukan ganjaran daripada guru. Peneguhan negatif pula bertujuan untuk mengelakkan tingkah laku negatif diulangi. Remaja bermasalah seperti hyperaktif diberikan peneguhan negatif berbentuk konsep dendaan. Konsep dendaan ini pula perlulah berunsurkan motivasi agar murid tidak mengulangi kesilapan di masa akan datang. Sebagai contoh, konsep dendaan yang diberikan kepada remaja bermasalah yang berkelakuan hyperaktif adalah seperti
melewatkan waktu rehat atau waktu pulang murid. Namun waktu tersebut perlulah diluangkan dengan melakukan aktiviti berfaedah. Merangkumi murid perlulah membersihkan kawasan kelas ataupun kawasan sekolah ketika murid lain rehat atau pulang. Hal ini seterusnya akan membantu murid untuk lebih berkelakuan sopan di dalam bilik belajar sekiranya mereka tidak mahu dikenakan denda lagi.